Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan pada semua pelajar-pelajar yang bakal hadir ke Pusat Asasi UiTM ini. Tahniah saya ucapkan pada mana-mana pelajar yang terpilih untuk melanjutkan pengajian di Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil. Saya Bahtiar Effendi Hudari, Pegawai Psikologi di Unit Psikologi dan Kaunseling, Bahagian Haluan Pelajar, Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil. Untuk sebelum kita teruskan lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan anda dengan kaunselor-kaunselor di UiTM Kampus Dengkil ini. Yang pertama kita ada Encik Norisha Yaakob, Timbalan Pegawai Psikologi. Beliau merupakan Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling di UiTM Kampus Dengkil ini. Dan kemudiannya ada saya Bahtiar Effendi bin Hudari, Pegawai Psikologi di UiTM Kampus Dengkil ini. Perkhidmatan Unit Psikologi dan Kaunseling dikendalikan oleh kami berdua. So sekiranya ada mana-mana pelajar yang ingin berjumpa dengan kami, mendapatkan perkhidmatan kami, boleh berjumpa antara sama ada saya ataupun Encik Norisha Yaakob. Untuk perkhidmatan yang disediakan oleh Unit Psikologi dan Kaunseling UiTM Kampus Dengkil ini adalah seperti berikut. Perkhidmatan yang biasa dijalankan adalah sesi kaunseling individu. Seterusnya sesi kaunseling kelompok. Mana sesi kaunseling pergi ke sesi kaunseling individu ni di antara seorang klien sajalah, seorang pelajar saja bersama dengan pegawai psikologi. Seterusnya sesi kaunseling kelompok pula boleh dihadiri oleh kumpulan pelajar. Kebiasaannya akan terdiri daripada 5 hingga ke 8 orang pelajar yang akan membincangkan dengan isu-isu atau perkara yang mereka ingin bincangkan bergantung pada pelajar atau pilihan pelajar yang hadir. Soalnya kita ada sesi bimbingan dan konsultasi. Pelajar yang datang berjumpa kaunselor tidak semestinya mereka ada isu ataupun permasalahan yang ingin dibincangkan. Mungkin yang datang tu untuk mendapatkan pandangan ataupun pendapat. So mereka datang itu kita akan klasifikasikan sebagai sesi bimbingan ataupun konsultasi. Selain itu juga kita ada ujian psikologi dan juga inventory kendiri. Ujian psikologi seperti yang dijalankan seperti DAS scale, Depression, Anxiety and Stress scale, ataupun skala kesihatan mental, ataupun juga ujian minat kerjaya, inventory personality warna, Myers-Briggs Personality Index dan sebagainya lah. Ada pelbagai ujian psikologi ataupun inventory kendiri yang boleh diambil dan dijalankan oleh para pelajar. Selain itu juga kami juga menjalankan beberapa program, program motivasi ataupun pembangunan diri kepada para pelajar. Program ini akan berlangsung sepanjang semester, dan boleh dihadiri oleh para pelajar di Pusat Asasi inilah. Dan kami juga mengadakan program Hala 7 Kerjaya. Program Hala 7 Kerjaya ni memfokuskan untuk peringkat pengajian selepas asasi, iaitu pada peringkat ijazah nanti. Sama ada kamu nak sambung, kalau di asasi kita ada 4 core subjek, asasi sains, asasi kejuruteraan, asasi TESOL dan asasi undang-undang. So kita akan explore di mana 4 bidang ni apakah. Sebagai contoh, kita lihat pada asasi undang-undang tak semestinya dia masuk ke bidang perundangan. Boleh masuk ke bidang sains polisi, sains politik dan sebagainya. Sama juga dengan TESOL, tidak semestinya mereka akan masuk ke bidang pendidikan saja. Mungkin ada subjek-subjek lain yang boleh yang mereka minati tingkat sambung. So kita akan troka bersama-sama. Bersama-sama melihat minat apa yang menjadi kecenderungan pelajar. Seterusnya ini adalah waktu operasi kami. Waktu operasi kami adalah pada setiap hari Isnin hingga Jumaat. Pada Isnin hingga Jumaat. Sabtu, Ahad dan cuti umum adalah ditutup lah. Sabtu, Ahad dan cuti umum ditutup. Untuk Isnin, Khamis kita bermula daripada 8 pagi hingga 1 petang, dan kemudian 1 petang hingga 2 petang akan ditutup sebentar untuk rehat, dan disambung balik perkhidmatan kami pada jam 2 petang hingga 5 petang. Manakala pada hari Jumaat pada 8 pagi hingga 12:15 tengah hari, kemudian ditutup sebentar
pada 12.15 tengah hari hingga 2.45 petang untuk memberi ruang rehat dan solat jemaat. Kemudian disambung pula pada jam 2.45 petang hingga pukul 5 petang. Okay, ini adalah waktu operasi kami. Kita akan boleh datang pada berbagai masa untuk mendapatkan perkhidmatan kami lah. Okay, seterusnya bagaimana untuk mendapatkan perkhidmatan kami? Okay, ada dua kaedah. Yang pertama adalah datang sendiri terus ke pejabat, okay, unit kerjaya dan kaunseling di bangunan pentadbiran, okay, aras 2. Okay, boleh datang sendiri ataupun membuat temu janji awal. Okay, membuat temu janji awal di laman sesawang yang saya nyatakan di skrin ni, di website counseling2u.utm.edu.my. Okay, bila anda login, pastikan anda menggunakan student ID anda. Okay, menggunakan student ID anda untuk login. Okay, dari situ aksesnya mudah. Anda boleh pilih. Okay, pilih untuk bertemu dengan kaunselor dan pilih tarikh temu janji yang sesuai. Okay, selepas anda mengisi tarikh temu janji, kami akan lihat sama ada tarikh temu janji itu ada bertindih ataupun ada apa-apa isu. Kalau tak ada, kita akan teruskanlah. Kalau tidak, pihak kami akan propose tarikh lain yang mungkin sesuai untuk kedua-dua belah pihak. Okay, semua pelajar boleh ambil website ini, mungkin boleh save counseling2u.utm.edu.my. Okay, seterusnya saya akan kongsikan antara beberapa aktiviti dan program yang telah kami jalankan. Sebagai contohnya yang dijalankan pada bulan 4 lepas, Counseling Outreach, mana pihak kami membuka reruai untuk para pelajar datang melihat servis apa yang ditawarkan oleh pihak kami. So ibaratnya hari bertemu pelanggan. Seterusnya kami juga ada buat career outreach. Career outreach ni macam saya katakan tadi, kita nak lihat apakah hala tuju kerjaya yang menjadi minat anda ataupun hala kecenderungan anda kerjaya ke arah mana. Kita akan kebiasaannya kita lihat pada 6 aspek lah, career set lah: realistic, investigative, artistic, social, enterprising dan conventional. Ini antara aktiviti-aktiviti yang telah kita jalankan. Aktiviti-aktiviti yang telah kita jalankan ni, kita akan bekerjasama dengan kelab-kelab pelajar lah. Ada 2 kelab yang berada di bawah unit kerjaya dan kaunseling. Yang pertama adalah kelab rakan kaunselor dan kedua adalah kelab peers. Peers club, pembimbing efektif rakan sebaya. So ada 2 kelab yang bernaung di bawah unit psikologi dan kaunseling. Mana-mana kebiasaannya, aktiviti-aktiviti yang kita jalankan akan melibatkan ahli-ahli dari kelab ni, dan kita jalankan terhadap kepada semua pelajar-pelajar pusat asasi UiTM. Ini antara program-program yang kita jalankan. Program boleh berlangsung sama ada siang, malam ataupun hujung minggu. Melihat pada kesesuaian waktu dan masa untuk semua pelajar. Melihat pada kesesuaian, kadang-kadang mungkin pada hari Isnin, Jumaat pada waktu siang pelajar akan sibuk angkas. So kadang-kadang kita akan jalankan program pada waktu malam ataupun hujung minggu. Ini adalah antara program-program yang kita jalankan lah. Beberapa saya kongsikan lagi beberapa. Ini sebagai contohnya program ceramah lah yang dijalankan. Saya ucapkan terima kasih pada semua pelajar yang sudi mendengar sedikit taklimat daripada unit psikologi dan kaunseling ini. Semoga perkongsian yang saya berikan ini dapat memberikan manfaat pada pelajar, kepada anda semua sewaktu meneruskan pengajian di pusat asasi UiTM ni nanti. Sekian saja daripada saya bagi mewakili unit psikologi dan kaunseling. Saya ucapkan tahniah sekali lagi pada semua para pelajar, bakal pelajar yang akan hadir ke pusat asasi UiTM ni. Semoga anda mendapat pengalaman yang bermakna selama anda berada di pusat asasi UiTM Kampus Sikil ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.